صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ada kesempatan untuk meneruskan kuliah kita malam ini pada kitab Hasyiah Qulubi ala Syarhil Waraqat. Baiklah, kita sampai kepada muka surat yang ke-93. Di mana 93? Ya, Okey, pada tajuk Af'alul Mukhtassatu bi Sahibi Syari'ati. Di bawah tajuk yang agak besar dipanggil Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita lihat pula perbuatan yang dikhususkan kepada sahibis syariah, iaitu empunya syariat ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empunya syariat ini adalah majaz. Kita dah bincang minggu lepas. Majaz tu maknanya bukan empunya yang hakiki. Dia adalah empunya yang dipanggil sababi. Dipunyakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pula dinamakan Nabi itu sahibus syariah? Kerana setiap tindakan, setiap perbuatan, perkataan dan iqrar Nabi itu adalah merupakan panduan dan hukum kepada umatnya. Baiklah. Fa in dalla, okey, tengok kita baca matan. Ini merupakan syarah al-Mahalli. Fa in dalla dalilun 'ala al-ikhtisasi bihi yuhmalu 'ala al-ikhtisasi kaziyadatihi fi nikahi 'ala arba'i niswatin. Okey, kita baca dulu syarah dan kita tengok bawah sikit ya. Fa in dalla, sekiranya menunjuk, dalilun dia punya fa'il, sekiranya ada petunjuk yang menunjukkan kepada khususnya perbuatan itu, maknanya ada dalil yang menunjukkan benda ini hanya dibolehkan oleh Nabi SAW. Apa kita nak buat? Apa jawapan kepada in tu? Yuhmalu 'alal ikhtisas. Kita kena bawa dia kepada ikhtisas. Tengok nombor 4. Apa katanya? Aslan, secara asal. Okey. Kawujubid duha, seperti mana wajibnya sembahyang duha, atau mungkin kita tambah lagi sembahyang qiyamul lail, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nampaknya benda itu dilihat merupakan satu pengkhususan Nabi wajib mengerjakan perkara itu. Okey. Jadi bila nampak ada dalil yang mengatakan itu adalah khusus untuk Nabi SAW, yuhmalu. Kita kena kata itulah kekhususian Nabi. Itulah dia kelebihan yang Nabi kena buat. Ataupun itulah dia kelebihan yang Nabi ada, yang Nabi dikurniakan bukan pada umatnya. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Kan? Itu dalam surah Al-Ahzab lah. Nabi ni boleh bernikah tanpa wali, tanpa saksi. Kan? Itu tak boleh untuk kita. Tapi Nabi boleh khalisatan laka min dunil mu'minin. Nabi dikhususkan untuk kelebihan-kelebihan sedemikian. Contohnya, kaziyadatihi, nombor 5 tu. Kaziyadatihi. Okey. Nombor 5 apa dia kata? Syamala ma zada ala tis' wa huwa rajih. Ia merangkumi lebih daripada 9. Lebih daripada 9. Sebab apa? Katanya wan nikahu fi haqqihi qurbatun mutlaqa, kerana pernikahan itu, okey, pada hak Nabi merupakan satu qurbah, satu perkara yang menghampirkan diri kepada Allah, ataupun satu perkara yang menyempurnakan syariat. Kalau kita nikah lebih ni orang nampak menggatal lah, contoh lah, bukan Luqman lah, orang lain lah. Okay. Maknanya kita kalau orang normal, kalau nikah lebih kita kata apa? Bentang-bentang lah, macam-macam kan. Tapi bila Nabi SAW, dia punya khususiat nikah lebih tu adalah sebagai apa? Sebagai qurbah. Menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila kita baca dengan detail, ni kalau antum baca dalam fiqhus sirah, mungkin juga baca dalam buku-buku sirah yang lain, ataupun buku-buku yang dipanggil difa'u ataupun daf'u syubhatil musyakkikin. Buku yang
dikarang oleh para ulama, dibuat oleh ulama Azhar. Ada cetakan daripada Majlis Syu'unul A'la dekat Mesir lah. Dia cetak khusus untuk mempertahankan Nabi SAW yang bernikah lebih. Tapi dia buatkan dalil. Nabi nikah dengan siapa, berapa umur Nabi ketika itu, janda ke dara dan sebagainya. Jadi bila dibaca dengan detail pun, kita memperlihatkan Nabi ini bernikah lebih daripada 4. Bukan kerana nafsu ataupun kehendak dan sebagainya. Jadi bila Syekh ni kata kerana qurbah, itu adalah benda yang wajar dan jelas. Apapun itu merupakan ikhtisas. Apa ikhtisas? Khususiat. Kita tak boleh kacau lah. Tapi kalau boleh lebih 9 pun kita tak boleh, 1 pun tak lepas. Hak dia punya realiti. Kalau boleh sampai 13 pun kita tak boleh. Tak sel kita ni. Mampu secara zahir pun tak ada. Secara batin pun wallahu a'lam kan. Jadi tapi tetap dia merupakan satu ikhtisas. Benda ni berlaku. Setelah kita lihat dalam beberapa kisah, ada bukan kita kata orang-orang pesantren bukan orang semualah kan, dia mungkin terpencil. Ada pesantren tapi ramai isteri dia di Indonesia lah. Malaysia tak ada, Malaysia jarang lah. Ada isterinya 8 kan. Mungkin hujah dia kata Nabi buat. Sedangkan kalau kita lihat itu merupakan khususiyah. Dan kita sepakat itu adalah khususiat dan kita tak boleh untuk kita mengambil kelebihan tersebut. Tapi bila kita tanya pada dia, saya bukan khususiat. Dia ambil daripada ayat Quran tu. Mathna wa sulasa wa ruba' wa tu wa ataf. Bukan waw ikhtiar, bukan waw pilihan. 2 dan 3. 2 tambah 3, 5. Ruba' tambah 4, 9. Lagi ganah, didarabkan. 2 darab 3, 3 darab 5. Bagi melampuh lah. Okay, tapi apapun, itu telah pun diselesaikan oleh para ulama'. Yang penting, apa yang Nabi buat itu merupakan mukhtasah khususiat Nabi. Dan itu kita tidak akan campur lah. Kita tidak akan mengikutinya dengan nama itu adalah khususiat. Khalas. Al-af'alu ghairu mukhtassati bisahibis syari'ati. Perbuatan yang tidak dikhususkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Al-af'al ghairul mukhtassah bi sahibi syari'ati, perbuatan yang tidak dikhususkan. Tadi itu dikhususkan. Sekarang ni yang tak khusus. Sudah pasti itu lebih banyak yang mana boleh diikuti oleh umat Islam. Wa illam yadulla la yukhtassu bih. Kalaulah tak ada, dia ada hazaf tu. Lam yadulla dalilun alal ikhtisasi. Kita kena takdir lah baca tu. Kemudian di ataf tadi tu, wa illam yadulla dalilun alal ikhtisas, jawapan dia la yukhtassu bih. Kalaulah tidak ada sebarang dalil yang menunjuk kepada perbuatan itu khusus untuk Nabi SAW, la yukhtassu bih, maka tidak akan dikhususkan hanya untuknya. Tak ada. Semayang ke, bayar zakat ke, berjihad ke, berzikir ataupun menuntut ilmu. Kalau adalah kan, mana benda tu semua tak ada. Semua sahabat buat, Nabi pun anjurkan, maka itu merupakan benda yang tidak ikhtisas. Kerana Allah berfirman, Tuan nombor 1 ya. Bal yaqa'u lit-tashri', bahkan benda itu juga akan menjadi pensyariatan. Antara lain, wa minhu, kita baca bawah, fi'lul makruhi alaina, perbuatan makruh pada kita makruh. Falaysa makruhan fi haqqihi bal wajibun aw mandubun. Pada kita makruh, pada Nabi tak makruh, bahkan wajib, bahkan sunat. Antara lain, wuqu'us sahwi minhu bil muharrami alaina qawlan aw fi'lan kama fi salamihi. Apa
apa ni? Islamihi min ra'atain. Okey. Contohnya terlupa. Okey, kalau kita di sini kita bincang jap. Di sini kalau kita tengok pensyariatan sujud sahwi. Kan? Hadis yang masyhur, hadis Zul Yadain. Nanti kalau dalam bab masbuk, bab sujud sahwi ni, dia akan refer kepada hadis Zul Yadain. Yang ada dua tangan, nama dia Zul Yadain lah. Di mana Nabi, lepas Nabi solat, Nabi 2 rakaat, zuhur ataupun asar ketika itu, Nabi terus salam dan Nabi terus bersandar. Okey, cerita tu panjang. Cuma ketika itu berlaku, kalau kita lihat, berlaku Nabi tu lupa, wuqu'us sahwi. Cerita ini dilihat oleh setengah pihak satu kelemahan kepada Rasul yang maksum. Sekaligus membuka ruang, Nabi ni pelupa rupanya. Tak power lah kata ada mukjizat, lupa rupanya. Contoh, kalau orang melihat sedemikian, itulah tomahan yang akan diberikan. Wal'iyazubillah. Tapi umat Islam ataupun jumhur muslimin ataupun ulama, ataupun boleh kata kesemua ulama ahli sunnah khususnya, mengatakan berlakunya sahwi pada Nabi itu adalah tasyri'un li ummatihi. Satu pensyariatan untuk umatnya. Kalaulah Nabi langsung tak lupa, bagaimana mungkin ada sujud sahwi? Bagaimana umat Muhammad SAW ni yang lupalah, yang manyok pun ada, nak belajar cara untuk jabr ataupun untuk menampal kelupaan dalam solat. Oleh itu berlakulah sedemikian. Jadi sebagaimana juga kita melihat apa yang berlaku pada Nabi Adam AS. Nabi Adam kan, kalau kita baca kisah dia pun, Nabi Adam kan wa asa Adam rabbahu faghawa dalam Quran, dalam surah Taha, surah Maryam, jelas wa asa Adam rabbahu faghawa. Kalau kita baca secara literal, Nabi Adam telah melakukan maksiat, mengingkari Allah dan sesat. Asa tu kalimah yang negatif, ghawa pun negatif. Kan ghawa, sesat, dhalla. Tapi jangan kita faham macam tu. Sekaligus, adakah boleh sekaligus kita menghukum, Nabi Adam ni bukan Nabi ni, sesat ni, mengarut ni. Sebab Nabi Adam lah kita ni tercampak kat bumi. Ada yang marah tu. Dia pula yang buat persatuan marah tu. Kalau tak kerana Adam lah, kita mungkin kat syurga ni. Tetapi, sewajarnya kita melihat, bukan macam tu. Lihat lain. Lihat bila Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, dia diberikan tasyrif, kemuliaan sebagai khalifah. Jangan lihat dia makan buah tu, Sadaratul khuldi umulki la yabla tu. Jangan lihat tu. Lihat kepada rentetan kisah tersebut yang akhirnya membuatkan umat manusia diberikan takrim dan tasyrif sebagai khalifah. Dan tak payah ceritalah, dosa ke Nabi Adam makan buah tu. Jawapan yang mudah. Nabi Adam bukan berada di alam taklif. Nabi ni boleh buat dosa. Allah kata jangan makan. La taqraba hadhihi syajarah. Dia pergi dekat juga. Dosa lah. Ada kata macam tu. Tapi jawapan kita mudah. Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa tidak berada di alam taklif. So apa masalahnya? Apa nak marah-marah kan? Nak marah apa? Nabi Adam bukan Nabi. Nabi tak buat silap. Kita kata Nabi Adam AS tidak membuat silap di alam yang taklif. Khalas, habis cerita lah. Dan Nabi Adam juga berlaku sedemikian adalah sebagai sababun li tashrif wa li taklifi ummatil insan, adalah juga sebagai kemuliaan dan pemberatan kepada umat manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Okey, so tidak ada isu. Juga Nabi dilupakan dalam peristiwa tersebut untuk Allah mengajar umatnya tentang cara untuk masbuk, cara untuk tambah solat ataupun membuat sujud sahwi. So tak ada isu untuk kita kaitkan dengan kelemahan dan tidak maksumnya Nabi SAW. Okay? Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran. Okey, kita pun faham maksudnya.
Nabi itu merupakan satu ikutan yang baik kepada umat manusia ataupun umat Islam yang inginkan kepada Allah dan juga hari kiamat, hari akhirat ataupun keampunan dan kelebihan hari akhirat dan juga mengingat Allah dengan banyaknya. Okey. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأخواط. Apa maksud tu? Tapi benda itu kadang-kadang dibawa kepada wajib. Nombor 3 tengok bawah. لم يوجد دليل على وجوبه أو ندبه أو إباحته ولو في حقه لأن الراجح أنما ثبت في حق نبي ثبت في حق أمته كما عليه أصوليون. Siapa usuliyun? Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Wal fuqaha, siapa muqaha? Hanafiyah. Wal mutakallimun, siapa mutakallimun? Mutakallimun juga boleh dikatakan golongan Syafi'iyah atau al-kalam. Wal mu'tazilatu, ini semua golongan usuliyin. Semua golongan ahli tahqiq. Okey. Kalau tak ada dalil yang menunjukkan kepada wajib ataupun sunat ataupun harus pada haknya, itulah yang paling rajih. Kalau apa yang sabit pada Nabi, sabitlah pada umat. Apa yang Nabi boleh buat, kita pun kena buat. Apa yang Nabi perlu buat, kita pun perlu buat. Okey. Inda ba'dhi di sisi separuh daripada ataupun sebahagian daripada ashabina fi haqqihi wa haqqina, nombor 5. Bahawa rajih. Okey. Tapi okey, maknanya sebahagian daripada rakan-rakan ataupun daripada para usuli, khasnya di kalangan mazhab Syafi'i ataupun golongan usuli, kan benda itu elok dibawakan kepada wajib. Kerana apa? Ahwat. Ia adalah benda yang lebih berhati-hati. Kalau Nabi kena buat benda tu, umat Muhammad lebih wajib buat benda tu. Tu bahasa mudah lah. Kalau Nabi kena semayang, kita lagi wajiblah semayang. Namun dia kata, buah tu kata, wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala an-nadbi. Tapi ada di kalangan kami, di kalangan para usuli mengatakan tak, memanglah nak sabit pada hak Nabi. Tapi untuk kita, benda tu sunat sahaja. Li'annahu al-mutahaqqaq talab. Ia boleh dipastikan selepas adanya talab, permintaan ataupun kena buat. Kan talaban jaziman. Balik-balik kepada ilmu usul fiqh yang 5 itu. Talaban jaziman ke ataupun talaban ghaira jazimin. Kalau talaban tu talaban jaziman, itu merupakan wajib ataupun haram. Kalau ghaira jazim, makruh ataupun sunat. Itu kita boleh bezakan lah. Wa minhum man qala, adapun yang mengatakan yatawaqqafu fih, kita kena tawakuf dulu. Kenapa pula? Li ta'arudil adillati fi zalika, kerana adanya pertumbungan di antara dalil-dalil di situ. Tak apalah, kita bukan nak bincang lebih dalam tentang dalil, cuma kita nak katakan bila perbuatan itu tidak dikhususkan, kita sebagai umat kita kena buat. Ada kata wajib buat, itu lebih berhati-hati. Ada kata sunat, kena melihatkan kepada tuntutannya. Ada kata tawakuf. Okey, tawakuf. Okey, clear. Jadi benda tu selagi tak ada dalil yang menunjukkan kepada ia adalah perihal ataupun perkara yang khusus untuk Nabi, maka ia juga boleh dilakukan, dibuat ataupun perlu diikuti oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ala wajhi ghairi, okey, baca ya matan. Ini matan Syekh Imam Haramain Juwaini. Wa in kana ala wajhi ghairi wajhi al-qurbati wat-ta'ati fayuhmalu 'ala al-ibahati fi haqqihi wa haqqina. Atas ni tadi mungkin pada bab ibadat. Okey. Tapi pada bab bukan ibadat, wa in kana, sekalaulah perkara itu, perkara apa ya? Af'alul ghairu mukhtassati bin af'alu ghairul mukhtassati bi sahibi syariah. Kalaulah perkara itu perkara yang tidak dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pula bukan berbentuk qurbah ataupun ta'ah. Pakai baju, cara makan,
cara jalan, cara tersenyum, kan. Itu qurbah, kan. Pada satu sudut bukan qurbah, sebab apa tu benda yang tu lebih berbentuk kepada jibiliyah, ciptaan, berbentuk kepada dipanggil nature dan sebagainya. Okey, benda tu tidak dilihatkan seperti qurbah ataupun ta'ah. Sekalipun pada sisi yang lain dia juga merupakan ketaatan. Nabi makan sikit, kita makan sikit. Nabi jalan cepat, kita pun ikut jalan cepat. Itu merupakan sunnah Nabi. Nabi bergaul dengan baik, kita pun ikut. Jadi ada dua sisi pandangan. Namun secara umumnya kita tak melihat cara jalan, cara berpakaian, cara makan merupakan qurbah ataupun ta'ah. Okey? Maka kalau macam tu Nabi buat, kita kena buat ke? Fayuhmalu 'alal ibahah. Benda macam tu dibawa kepada ia adalah harus pada hak Nabi dan pada hak kita. Harus. Tetapi nombor 2 tengok. Wakila dikatakan, kan kita dah baca dalam kitab fiqh, kitab usul, bila ada qila, even dalam kitab usul din pun, kitab Asy'ariyah, kalau kita baca kitab usuluddin, okey, kitab usul usuluddin lah. Khasnya kalau kita baca kitab-kitab seperti kitab Al-Imam Ar-Razi, kitab Imam Allahumma salli ala Rasulillah An-Nasafi, banyak kan ulama-ulama usuluddin. Bahkan Imam Ghazali juga ada. Bila kata qila, itu merupakan pendapat yang dhaif. Qila dikatakan innahu mandubun fi haqqihi mutlaqa. Ia merupakan perkara yang sunat pada hak Nabi SAW. Wa la yasihhu hamluhu 'ala al-karahati wal hurmati. Tak boleh kita nak kata itu makruh ataupun haram. Okey, halaslah tapi kita bersepakat memang ahli sunnah mengatakan Nabi tidak akan membuat benda yang makruh, benda yang salah dan sebagainya. Okey. Cuma bila benda tu bukan qurbah pada hak Nabi, ikutkan matan ini, itu yang paling rajih, ia adalah harus pada Nabi SAW dan juga harus pada kita. Okay, harus pada kita. Okay, yang penting perbuatan itu bukan mukhtassatu bi sahibis syariah, bukan dikhususkan oleh sahibis syariati. Okay. Jadi kita simpulannya pada hari ini, kita boleh simpulkan benda yang khusus untuk Nabi SAW, yang khusus untuk Nabi SAW, memang kita kena, tak boleh, kita tak boleh ikut. Kita tak boleh buat. Jangan cakaplah saya ikut ni sebab saya ikut sunnah Nabi. Tak perlu. Tapi kalau benda tu tidak khusus, Nabi tak ada tunjuk mengatakan ia hanya untuk aku, dan tak ada dalil lain yang mengatakan hanya Nabi je boleh buat, maka kita boleh ikut, kita wajib ikut, kita sunat ikut kalau ia pada ketaatan, bergantung pada dalil yang datang nanti, sama ada dia talban, Allah menuntut dengan jazim ataupun tidak. Tapi kalau dia dalam bukan qurbah, ni yang banyak orang berhujah, kenapa pakai serban? Sunnah Nabi. Kan, marah dia. Marah tu tak sunnah tu. Orang tanya, cakap dengan baiklah. Tapi orang kata, serban ni budaya Arab, jubah ni budaya Arab, bukannya qurbah. Itu yang di situ kita bincang ni. Kalau dia bukan qurbah, maka dia merupakan ibahah. Jadi kalau antum pakai jubah, pakai serban tu, dua kemungkinan. Kalau antum ikut budaya Nabi ataupun ikut budaya, kalau tanpa niat yang betul-betul kuat, itu merupakan pakaian biasa. Tapi itu ibahah kan, itu benda harus. Tetapi kalau kita niat liqtifa littiba'in nabi limutaba'atin nabi, saya buat ni walaupun simple, saya buat cincin yang ada tulis Muhammad Rasulullah, saya pakai tasbih, walaupun Nabi tak pakai tasbih yang saya pakai lah, tapi ada dia panggil uqad, maknanya ikatan yang boleh kita mengira jumlah tasbih kita. Saya pakai jubah, saya pakai izar kain, saya pakai rida,
pakai macam-macam lah, pakai minyak wangi pun, okay, dengan niat limutaba'ati, mengikut Nabi, maka kita akan diberikan pahala. Innamal a'malu binniyat. Walaupun itu bukan qurbah dalam bahasa usul fiqh. Anda tengok kalau antum baca buku Syama'il Muhammadi, dia akan sebut hadza sunnah, hadza min sunnatin Nabi SAW. Tapi bila baca usul fiqh, dia lain dia punya sisi pandang ni. Perbuatan itu tuntutan ke tak? Okay? Jangan kita keliru. Oh, jadi tak payahlah duk kalut-kalut. Ikut macam Arab, pakai celak bagai iktihal. Kan? Iktihal tu pakai celak kan? Jadi kita nampak macam ada ta'arud, pertentangan. Usul fiqh kata harus. Kenapa kamu kata celak tu sunat? Baca hadis pula. Hadis ni perbuatan Nabi. Jadi memakai celak dengan niat mengikut Nabi adalah sunat. Tapi kalau kamu pakai celak tanpa niat apa-apa, kenapa pakai celak pula? Saja nampak handsome sikit. Contoh, kenapa awak sikat rambut tu? Kan Nabi kan rambut dia panjang, dia biarkan lumah nama-nama kepanjangan rambut Nabi itu. Kenapa belah rambut? Saja kedai tutup kan, kedai rambut tutup, PKP tak buka, panjang lah BAP dia lah. Tak ada sunnah lah kita dapat. Tapi kalau kita buat itu dengan meniatkan sunnah, maka hasala sunnata, dapatlah dia akan pahala sunat. Beza, jangan kita campur adukkan. Sebab tu tiap ilmu tu ada dia punya border dia. Okay, border dia. Jadi kita baca usul fiqh, kita jelas. Ulama kita lihat pada tuntutan, pada ketentuan dan sebagainya. Tapi kalau kita baca buku Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi, lain pula. Kita boleh faham, oh ni sunnah Nabi. Oh kena buat ni. Kerana ia ingin menghampirkan kita kepada sahib syariah sallallahu alaihi wasallam. Okay, nanti kita akan baca sambung iqrarur rasuli sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengakuan ataupun pengakuan ataupun confession daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.